Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Remaja dan saya Muhammad Rashidi mengajar di 8284. Okey, baru-baru ni saya ada baca satu kisah pembunuhan di mana ia ni terjadi di Jepun. Kisah ni sangat-sangat tragik dan sangat-sangat menyayat hati. Korang nak tahu cerita apa? Okey, dengar lagi. Okey, kisah dia tentang pembunuhan Junko Furuta, iaitu seorang gadis yang terpaksa melalui detik-detik hitam sepanjang akhir nafas dia. Junko Furuta ni dia pelajar sekolah tinggi iaitu di Tokyo, Minami. Dia berusia 16 tahun dan dia dilahirkan di Misato, Saitama iaitu di Jepun. Dia juga mempunyai rupa paras yang sangat-sangat cantik di sekolah. Namun, kecantikan dia tak menjadi diri dia tu disayangi oleh orang sekeliling dia. Sebaliknya, ada geng-geng handsome memandang rendah pada Junko Furuta ni. Sebab apa? Sebab Junko Furuta ni dia tak merokok, dia tak dadah, dia tak pernah minum arak sedikit pun. Malahan dia dianggapkan sebagai seorang perempuan yang sangat-sangat suci. Nak diceritakan cerita, ada salah seorang geng handsome yang bernama Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano ni dah lama simpan perasaan cinta terhadap Junko Furuta. Junko Furuta ni dia menolak cinta Hiroshi Miyano sebab Junko Furuta ni tidak berminat untuk mempunyai hubungan cinta dengan mana-mana pelajar di dalam sekolah tu. Itulah Hiroshi ni pandang rendah terhadap Junko Furuta. Nak dijadikan cerita, Hiroshi ni dia mempunyai hubungan pertalian dengan geng-geng Yakuza, iaitu geng-geng Yakuza ni geng yang sangat digeruni lah, yang sangat gangster, yang menakutkan, yang sangat bahaya oleh orang-orang ramai. Jadi orang ramai tu takut dengan geng Yakuza ni. Kisah pembunuhan Junko Furuta ni bermula pada tanggal 22 November iaitu tahun 1988. Kalau diikutkan tahun 2021 ni, Junko Furuta ni akan berusia 49 tahun. Jika dia hidup lagi lah. Waktu itu Furuta dia dalam perjalanan untuk ke tempat kerja dia. Masa tu selepas waktu sekolah. Belum sempat Junko Furuta ni nak masuk ke tempat kerja, dia diculik oleh 4 orang samseng. Dia dilarikan di Ayase yang terletak di wilayah Misato dan Adachi, Tokyo. Okey, jarak wilayah Misato ni ke rumah Junko Furuta ni ialah selama 1 jam. Sampai saja di Ayase, Furuta ni disembunyikan oleh satu rumah milik salah seorang penculik dia, iaitu Minato. Untuk elakkan perbuatan jenayah diorang ni diketahui, Minato ni pun bagi tahu keluarga dia bahawa Junko Furuta ni merupakan kekasih dia. Jadi tak kantor lah bila dah bagi tahu bahawa Junko Furuta ni merupakan kekasih kepada Minato. So perbuatan keji diorang ni tak kantoi. Kira-kira 5 hari kemudian, iaitu bersamaan dengan 27 November, family Junko Furuta ni dia pelik. Kenapa Junko Furuta ni hilang? Jadi, ibu bapa Junko Furuta ni membuat laporan polis untuk mencari Junko Furuta. Dan tentu-tentu geng penjara yang culik Junko Furuta ni akan rasa takut bila dapat tahu info kehilangan Junko Furuta ni diwar-warkan di berita. Jadi, geng penjara ni dia paksa Junko Furuta untuk call parents Junko Furuta ni dan bagi tahu family dia bahawa Junko Furuta ni dalam keadaan selamat lah, dia tak ada apa-apa. And then geng samseng ni paksa lagi Junko Furuta untuk ibu bapa dia tarik balik report untuk pencarian Junko Furuta ni. Bukan itu saja, Junko Furuta ni juga dipaksa untuk bagi tahu mak ayah dia untuk menghentikan operasi pencariannya dihentikan. Pada masa yang sama, Junko Furuta ni juga diugut jika dia larikan diri, geng penculik ni akan meminta kumpulan Yakuza untuk membunuh ahli keluarga dia. Salin kan? Geram aku. Nak tak nak, Junko Furuta terpaksa dengar cakap diorang untuk keselamatan family Junko Furuta ni. Sebelum tu mesti korang tanya kan, kenapa family Minato ni tak nak laporkan kat polis bahawa Junko Furuta ni ada dekat rumah diorang. Okey, kisah dia macam ni. Sebenarnya keluarga Minato ni tak nak masuk campur langsung urusan Minato sebab dia tahu bahawa salah seorang daripada ahli penculik ni merupakan ada pertalian darah dengan geng-geng Yakuza. Jadi family Minato ni tak nak langsung ada kaitan dengan Minato. Dan Minato ni juga dia ni seorang anak yang sangat-sangat menyakitkan hati ibu bapa diorang. Jadi family Minato tak nak masuk campur langsung urusan mereka. That's why lah family Minato ni tak nak masuk campur urusan Minato.
Sepanjang tempoh penculikan di rumah Minato, Junko Furuta ni diseksa, dirogol dan didera dengan sangat-sangat kejam. Untuk dijadikan cerita, list kenderaan sangat-sangat panjang. Jadi aku terpaksa baca sebab memang 44 hari Junko Furuta ni didera dan diseksa dengan sangat-sangat kejam. Dan tanpa belas kasihan langsung. Kalau korang nak tahu list dia, nanti aku baca. Dengar. Okey, untuk 44 hari binasa tu, okey, ni list-list yang berlaku ke atas Junko Furuta ni. Okey. Pertama, Furuta ni diculik dan dirogol lebih 400 kali. 400 kali dan dirogol secara bergila-gila dengan 4 penculik yang menculik dia. 400 kali. Apa yang berlaku kat Junko Furuta ni? Okey, dia kehilangan nutrisi and then dia ni kebuluran. Nak tahu tak apa makanan dan minuman Junko Furuta ni? Okey, Junko Furuta ni terpaksa memakan lipas and then dia terpaksa minum air kencing dia sendiri untuk elakkan diri dari rasa lapar. Junko Furuta juga dipaksa membuat onani and then dia juga dipaksa untuk berbogel di hadapan 4 orang penculik yang menculik dia tu. Akal je. Bukan itu saja, Junko Furuta juga dibakar menggunakan pemati api. Sakit. Sangat-sangat. And then tubuh dan kemaluannya dimasukkan objek secara paksa. Kemudian hari ke-11 hingga hari ke-19, okey, Junko Furuta dipukul berulang kali secara bergila-gila. Okey, apa salah dia? Kemudian muka dan juga kepala Junko Furuta ni diletakkan di atas konkrit and then 4 orang penculik tu menghempap dan melompat ke atas Junko Furuta ni secara bergila-gila. And tangan Junko Furuta ni diikat di atas siling and then 4 penculik tu bertumbuk badan Junko Furuta macam punching bag. Sampailah Junko Furuta ni terpaksa bernafas menggunakan mulut sebab hidung dia dah penuh sangat dengan darah. Kemudian penculik tu dia buat apa lagi? Dia ambil benda berat and then dia hempap ke atas perut Junko Furuta ni sampai Junko Furuta ni tak bermaya dan susah nak bernafas. Junko Furuta juga sering muntah and then perut dia dah tak boleh terima makanan oleh sebab dia diseksa dengan terlalu kejam oleh keempat-empat penculik ni. Dan lengan Junko Furuta juga disiksa dengan rokok kerana Junko Furuta ni cuba untuk melarikan diri daripada 4 penculik ni. Oleh kerana Junko Furuta cuba untuk melarikan diri, 4 penculik ni sangat-sangat marah. Kemudian diorang pun mengambil cecair yang mudah dibakar and then dicurahkan ke atas badan Junko Furuta sehingga terbakar. Bukan itu saja, kemaluan Junko Furuta juga dimasukkan objek seperti botol kaca ke dalam kemaluan ni secara paksa. Kes memang sangat-sangat kejam kes ni. Pada hari ke-20, Junko Furuta ni mengalami kesukaran untuk berjalan kerana dia menerima luka yang sangat parah di bahagian kakinya kerana terbakar. Dia juga dipukul dengan buluh sehingga berkali-kali dengan penculik-penculik ni. Kemudian tubuhnya dimasukkan mesin, kemudian 4 penculik ini menyalakan api dan mengakibatkan kemaluannya meletup. Bukan itu saja, dia juga dihempap dengan benda keras sehingga mengakibatkan kuku dia semua ni pecah. Bukan patah tau, pecah. And then dia juga menerima pukulan dengan menggunakan kayu golf. Kayu golf kan besi, ini sakit. Lepas itu, kemaluan dia juga disiksa dengan rokok. Lepas tu dia dipukul dengan batang besi and then 4 penculik ni paksa dia tidur di tepi balkoni ketika musim sejuk. Okey, ni memang sangat-sangat zalim and bagi aku memang sangat-sangat teruk. Paksa dia, ya Allah. Junko Furuta ni, kat kemaluan dia tu, 4 penculik ni masukkan besi pemanggang ayam tu ke dalam kemaluan and tubuh dia. Jadi Junko Furuta ni pun mempunyai pendarahan yang sangat teruk pada kemaluan dia.
Dan untuk list yang hari ke-30 ni memang banyak, jadi aku sebab baca. Okey, penculik tu menitiskan lilin panas di muka jungkur pulutan ni. Habis terus menggelupas. And then kelopak mata jungkur pulutan ni dibakar menggunakan pemati api. Bayangkan kelopak mata korang ni dibakar. Pedih dan sakit gila. Gila tak sakit. Yang ni aku tak tahu nak cakap macam mana. Brace dia, okay, dia tu buat dada lah. Kiri and kanan dia dicucuk dengan jarum. Lepas tu nipples dia tu, kuping dia tu dipotong and then dihancurkan dengan pelayar. Lalu ni lepas diorang selesa jungkur pulutan tu, diorang ni lakukan lagi penyiksaan dengan meletakkan mentol lampu yang panas tu masuk kat dalam kemaluan dia sampai meletup. And then berlakulah pendarahan yang sangat-sangat teruk dekat kemaluan jungkur pulutan ni. Lepas diorang dah taruh mentol, diorang juga memasukkan objek seperti gunting dalam kemaluan jungkur pulutan ni secara paksa. Dan sangat-sangat kejam. Okey, mesti korang pelik macam mana dia nak buang air kan. Okey, jungkur pulutan ni suka untuk membuang air kerana kemaluan dia dah berlaku pendarahan sangat teruk. And then kalau dia nak turun buang air pun, dia akan mengambil masa dalam 1 jam macam tu. Lama kan nak buang air, sebab dah cedera parah sangat dekat bahagian private dia. Hari demi hari penyiksaan yang jungkur pulutan ni terima, dada dan telinga jungkur pulutan ni mengalami kerosakan yang sangat teruk akibat daripada penderaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh 4 orang penculik ini. Kemudian jungkur pulutan mengalami saiz otak yang mengecut. Jungkur pulutan pun dah rasa tak bermaya. And then sampai satu hari tu jungkur pulutan merayu pada 4 penculik ni untuk bunuh saja diri dia, sebab dia dah tak tahan diseksa and dia dera dan dilakukan dengan sangat-sangat kejam. Jadi jungkur pulutan pun minta penculik ni untuk membunuh saja dia. Okey, untuk hari ke-44 penyiksaan yang diterima oleh jungkur pulutan ni, okey, penculik ni memukul pulutan dengan pemberat sebab dia tewas main mahjong dengan kawan-kawan dia. And then dia lepaskan geram tu pada jungkur pulutan. Akibat dipukul, darah keluar mencurah-curah melalui hidung dan mulut jungkur pulutan. Tak cukup dengan tu, 4 penculik ni dia ambil lilin api, diorang cucuk kat muka and mata jungkur pulutan. Lepas tu diorang mengambil minyak and then diorang curahkan dekat badan jungkur pulutan ni and then diorang bakar. Diorang bakar mayat jungkur pulutan ni tanpa belas kasihan terhadap jungkur pulutan. Kesian kan jungkur pulutan masa tu, sebab dia tak ada orang untuk selamatkan diri dia. Penyiksaan yang terakhir ni mengambil masa dalam tempoh 2 jam. And then pada keesokan hari ni jungkur pulutan pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan disitulah tamatnya riwayat jungkur pulutan ni. Askar 5 jungkur pulutan ni disimen and then disumbatkan di dalam tong yang berisi padu 208 liter. Disebabkan pulutan teruk diseksa sehingga mati, 4 penjaya ni dia takut dan tak nak kena tangkap. Mereka pun bungkus mayat jungkur pulutan ni masuk ke dalam selimut dan dia sumbat ke dalam beg pakaian. Lepas tu diorang masukkan beg tu kat dalam tong yang berisi padu 208 liter ni and then dan surahkan silin kat dalam tu untuk esokkan harinya dilupuskan. Dan disitulah orang yang nak lupuskan silin ni jumpa mayat jungkur pulutan ni. Okey, sepandai-pandai tu supaya melompat, akhirnya satu petang juga. Lepas dibedah siasat, akhirnya 4 penjaya yang menculik jungkur pulutan ni ditangkap. Pihak mahkamah buat keputusan supaya nama pelakon ni semua tak didedahkan sebab mereka ni dikategorikan sebagai pesalah jurana. Tapi ada apa? Tapi wartawan tetap mendedahkan nama pesalah ni di majalah mereka. Sebab bagi mereka apa yang berlaku dekat jungkur pulutan ni terlalu zalim dan sangat-sangat tak boleh diterima. Jadi tak ada siapa pun yang berhak untuk menegakkan keadilan ke atas 4 pesalah yang menculik dan membunuh jungkur pulutan. Okey, ini nama-nama yang telah membunuh jungkur pulutan, iaitu Hiroshi Yokoyami, and then Kamisako,
Hiroshi and Joe Kamisaku ni, diorang ni berusia 18 tahun, manakala Minato dan Watanabe berusia 16 dan juga 17 tahun. Masing-masing dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun, dan then ketua diorang dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 17 tahun. Walaupun ketua diorang ni minta lagi hukuman diorang dikurangkan, tetapi pihak hakim menaikkan hukuman diorang sebanyak 20 tahun. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi untuk anda di luar sana, janganlah melakukan perbuatan jenayah. Jangan bunuh-bunuh orang. Kan bunuh tu dosa. Tak kesian kepada kesimpulannya di sini. Janganlah membunuh orang dan janganlah menera, merogoh dan sebagainya. Kerana perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang disukai syaitan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.